surah An-Naml ayat 20, surat 378. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la ara al-hudhud am kana min al-ghaibin. Jadi ketika mana Nabi Sulaiman alaihissalam tengah cek pembarisan tentera-tentera dia di kalangan manusia, jin dan burung, dan Allah SWT rangkakan bagaimana Nabi Sulaiman dapat dengar percakapan semut. Maka ayat seterusnya tu, wa tafaqqada at-tayra, Nabi Sulaiman cek tempat burung tu, kata Nabi Sulaiman, mali ara, kenapa aku tidak lihat al-hudhud, burung hudhud, am kana min al-ghaibin, adakah dia termasuk di kalangan yang moteng, ghaib, lari. La u'adzibannahu, kata Nabi Sulaiman, aku akan azab dia, hukum dia dengan azab yang syadid, ataupun akan sembelih dia, ataupun layak tianni, kalau dia dapat datangkan kepada aku bukti yang nyata bahawa dia tidak ada. Dan ini sistem cara Nabi Sulaiman atur, mana sehingga seekor burung pun tak terlepas detail. Nabi Sulaiman cek. Famakatha ghaira ba'in, duduk tak apa lama datang burung. Maka burung bagi tahu pada Nabi Sulaiman, ahadtu bima lam tuhid bih, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Ini Allah Ta'ala zahir, walaupun diberi kulli syai', tak min kulli syai', tapi manusia tetap manusia. Ada benda dia tahu, ada benda dia tidak tahu, tidak layak dijadikan Tuhan. Sebab Allah Ta'ala tunjuk kan, seperti mana Zulkarnain. Ini Nabi Sulaiman, walaupun Allah SWT telah bagi pada dia dah lebih kan, dah berbanding ramai di kalangan hamba dia yang mukmin, tapi tetap ada benda yang mana dia tidak tahu. Dia tunjuk sini ilmu yang dia tidak tahu. Yang dia tidak tahu depan mata dia, apa yang diberitahu oleh Allah SWT, tentu dah. Tapi ini burung bagi tahu, tengok ucapan dia, ahadtu bima, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Detail dia. Gabar dia, wajituka, aku datang kepada kamu daripada Sabak, daripada negeri Sabak kat Yaman, binaba'in yaqin, dengan berita yang benar, berita besar yang sangat benar, yang yakin, yang pasti. Bukan cerita rakaat, tidak. Tengok bercakap semua begitu sistematik. Orang buat ngaji ni balarah ni. Ya ayuhan nam udkhulu masagid. Ngaji balarah ni di antara perkataan semua ni begitu tinggi sekali. Perkataan burung. Kita nak dengar suara, nak kecek semua, dengar pun tak aja dengar suara semua. Tapi ni Allah SWT cerita pada kita ilmu yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi Sulaiman. Ada ilmu begini, ilmu begini. Ini semua daripada Allah SWT, min ladun hakimin anim. Kata burung, inni wajadtu imra'atan, aku dapati seorang perempuan, tamlikuhum, yang memiliki mereka, kaum Sabak, memiliki kaum Sabak. Mana dia raja. Wa utiyat min kulli syai', dengan wa utiyat, dia diberi min kulli syai', daripada segala sesuatu untuk dia memerintah, seperti mana Nabi Sulaiman juga. Seperti mana Nabi Sulaiman juga. Walaha arsyun azim, dan raja perempuan tersebut dia memiliki arasy yang azim. Arasy yang azim. Arasy ni apa? Singgah sana. Singgah sana dia. Arasy yang manusia. Wajadtuha wa qaumaha, ataupun arah ni tempat orang menghadap, orang jumpa dia. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyam, aku dapati dia dan kaum dia sujud pada matahari selain daripada Allah. Dan wa zayyana lahumus syaitan, syaitan telah hiaskan untuk mereka. Ni Allah Taala ada. Syaitan buat dan amalan mereka tu molek. Fasaddahum anis sabil, lalu menghalang mereka daripada jalan yang lurus. Fahamlah, mereka tidak dapat petunjuk. Ini asbab kesesatan manusia. Pertama kerana kejahilan, tak tahu dah. Tak ada orang riwayat, tak ada. Jahil, manusia jadi sesat juga. Tak. Hijab manusia dengan Allah SWT, pertama jahil. Dan benda ni senang, tak, dengan amal ma'ruf nahi munkar, dengan riwayat.
akan hilang. Yang kedua, dak bi'ah suasana, hijab. Yang ketiga paling besar sekali, takabur. Takabur. Jadi kalau ada takabur tu, maka dia nak berlepas payah. Dia akan guna suasana dia. Seperti makna Firaun kan, bila diberitahu tentang Allah, dia ayat pada kelin dia, ala tastami'un, mendengar dia kecil lagu tu. Mana khilaf dengan keadaan kita ni. Dia akan ambil ruai-ruai asbab hijab-hijab tu, dia digunakan untuk menghalang kan. Dia dah hijab dah. Takabur tu hijab dah. Nampak tapi tak boleh ikut. Allah Ta'ala bagi tahu orang yang ada takabur. Tetap Allah Ta'ala tunjuk juga hidayah. Sini Allah Ta'ala gambar burung huk bagi tahu pada kita. Satu wajah aku dapati satu kaum yang aku dapati dia raja perempuan tu dengan kaum dia tu sembah matahari. Dan perbuatan mereka ni molek sembah matahari ni dia setan masuk ke bisikan. Setan bisikan. Dan setan yang malam mereka daripada jalan yang lurus. Jadi mereka tak dapat tunjuk. Setan tak lepas pula. Setan tak ada kasihan belah. Iblis ni, setan ni tak ada kasihan belah. Dia tak akan lepas manusia. Allah yasjudu lillah. Kenapa dia tidak sujud pada Allah? Yang mana alladhi yukhrijul khab'a fis sama. Allah lah yang mengeluarkan al-khab'a, benda-benda yang tersembunyi, benda-benda yang berharga yang tersembunyi tu, sama ada di langit ataupun di bumi. Wa ya'lamu ma tukhfun. Allah Ta'ala tahu apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyata. Allah la ilaha illallah. Allah ni tidak ada ilah, tidak ada tempat bergantung yang sebenar-benar melainkan dia. Dia adalah pemilik Rabbul Arsyil Azim, arasy yang sangat agung, makhluk Allah yang paling besar sekali. Dia adalah pemilik, dia yang tadbir. Nabi Sulaiman bila dengar lagu tu tengok ni cermat, bukan pakai percaya. Dolo kau. Tak qala sanandur. Kami akan tengok. Asadaqta, adakah kamu cakap benar, am kunta minal ataupun kamu dusta, lawak buat alasan. Sekarang ni idhhab bi kitabi, tulis surat, bawa surat aku ni hada, fa'alqih ilaihim, lepas pada mereka, bagi pada mereka. Zaman tu sesuai dengan zaman lah. Memang burung sebagai postman. Summa tawalla anhum, kemudian kamu duduk jauh sikit daripada mereka, pandur madza yarjuun, berarti gapo dia mereka sudah berbicara. Berkenaan dengan surat Nabi Sulaiman. Guna bunga Allah Ta'ala nak jadikan, nak bagi tahu pada kita, nak asbab hidayah ni Allah Ta'ala boleh gunakan apa. Allah Ta'ala tidak berhajat pada siapa-siapa. Sini Allah Ta'ala guna bunga asbab hidayah. Asbab ini. Qalat ya ayyuhal malak. Maka raja negeri Sabak ni bila terima surat tu, maka tu buka, kumpul pembesar-pembesar dia. Maka dia kata, ya ayyuhal malak, wahai pembesar-pembesar, inni ulki ilayya, kita, aku diberi kepada aku, sesungguhnya diberi kepada aku sebuah kitab yang cukup mulia. Dia ni sifatkan kitab, surat Nabi Sulaiman, surat yang mulia. Innahu min Sulaiman, sesungguhnya kitab daripada Sulaiman. Dah tentu dah masyhur dah tentang Nabi Sulaiman ni bagi kerajaan-kerajaan sekitar tu. Wa innahu, sesungguhnya dia mulakan kitab dia dengan bismillahirrahmanirrahim. Tengok ni, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahman. Yang mana kalau tak ikut dia azab. Ar-Rahim kalau ikut dia muliakan. Dia kena ada gitu, khauf dengan rajaan. Sebab tu tengok ayat Allah ta'ala, kalau bismillah ar-Rahman ni semua sifat raja' belaka. Pertama dia khilaf dengan uslub Quran tu. Bismillah ni mustaqim, nama bismillahirrahmanirrahim, mesti dia ada khauf dengan raja'. Dia tengok surat Nabi Sulaiman ni, dengan nama Allah, kalau dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, Allah ta'alu alayya, jangan kamu sombong dengan aku. Terus hukuk kan, terus dengan bahasa kita. Tu dah bismillahirrahmanirrahim, dia ada makna. Dengan nama Allah, siapa dia ni? Ar-Rahman. Kalau kamu tak tunduk pada Rahman, dia akan azab. Tapi kalau kamu tunduk, maka dia akan mulia kan? Allah ta'alu, janganlah kamu sombong dengan aku ni. Wa'tuni muslimin, datang menghadap aku dengan serah diri, serah diri, dengan menyerah. Jadi bila dia baca pada pembesar dia, bagi tahu pada, ya ayyuhal malak aftuni, bagi fatwa, bagi pendapat kamu berkenaan urusan kita ni. Aku tidak akan buat keputusan ni, orang syirik ni. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Aku tidak akan buat keputusan suatu perkara sehingga kamu mensaksi. Kamu tengok juga.
Maka jawab pembesar-pembesar dia, nahnu ulul quwwah, kita ni orang yang mana hebat, dan orang yang mana sanggup berperang. Dan wal amru ilaiki, keputusan itu pula pada tuanku. Fanzuri madza ta'murin, apa yang kamu lihat molek maka suruh saja, kami akan buat. Sebab tu dapat merintah. Dapat merintah. Qalat innal muluk, maka kata raja perempuan ni, sesungguhnya innal muluk, penguasa, raja, mana-mana kerajaan, bila masuk mana-mana negeri dengan cara perang, afsaduha, maka mereka akan buat kerosakan. Mereka jadikan a'izzata ahliha adillah, yang mulia di dalam negeri itu jadi hina. Berkata dikatakan, demikian mereka akan buat pada kita kalau kita lawan. Jadi putus saya lagi mana tengok putus saya raja perempuan ni cerdik. Putus saya aku wa inni mursilatun, kita hantar rombongan kepada Sulaiman dengan bawa hadiah. Kemudian fanadhiratun, kita tengok lagu mana bila utusan kita balik tu dia akan cerita pada kita setara mana kekuatan. Kita tengok dulu kekuatan Nabi Sulaiman setara mana. Falamma jaa Sulaiman, tengok Allah gambar ya begitu ramai bima yarjiun, kami akan hantar utusan ramai lagi. Sebab tu jamuk belakang. Tapi bila datang ngadak Nabi Sulaiman, seorang ni ngadak ni. Falamma jaa Sulaiman, orang hidup mana? Orang hidup lain. Lain tempat lain. Falamma jaa Sulaiman qala, maka Nabi Sulaiman kata, atumidunani bimalin, kamu nak apa dia? Nak bantu aku dengan bagi benda ni yang mana Allah SWT bagi pada aku lebih baik daripada apa yang dibagi pada kamu. Kami punya kekayaan, kami punya kekuatan lebih hebat daripada kamu lagi. Bal antum, bahkan kamu bihadiyatikum tamu yang suka dengan ni. Tak maknanya bagi Raja Sabak, orang Raja Sabak ni hadiah yang kira padai dah. Tak. Tentu dah bukan benda-benda kan. Hadiah-hadiah daripada kerajaan bagi pada kerajaan. Dia nak pujuk supaya jangan serai kita ni, tentu dah istimewa habis kan dah tu. Tapi tengok Nabi Sulaiman. Kamu nak bagi aku dengan bantu kalau lagu ni. Tak mari segera, tak mari tunduk selalu. Benda ni kamu lebih suka lagi sebenarnya. Irji' ilaihim, bagi tahu pada kerajaan kamu, pada ketua kamu, kami akan datang. Kalau tak mari, kami akan bawa tentera yang mana kamu tidak boleh lawan, dan kami akan keluar kan. Orang yang mana pembesar tu dalam keadaan hina, dalam keadaan mereka hina. Jadi mereka sedia mari. Bila balik tu bagi tahu, mari selalu. Jadi dalam perjalanan mereka balik tu, bila dalam perjalanan raja mereka nak mari, raja perempuan mereka mari serah diri pada Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman tawar pada rakyat dia, ya ayyuhal malak, wahai pembesar-pembesar aku, ayyukum, siapa di kalangan kamu boleh bawa istana dia sebelum mereka datang pada aku dalam keadaan serah diri ni. Mereka datang tak. Bila rombongan utusan tu tengok kerajaan Nabi Sulaiman, mereka tak lawan dah. Tak, sebab apa kerja kan semua jin. Tak, semua tentu dah hebat. Qala Ifrit bagi tahu. Ifrit ni di antara jin yang hebat-hebat. Tak, pembesar-pembesar di kalangan jin. Tak. Qala Ifritun, berkata Ifrit minal jin, di kalangan jin, ana atika bih, aku akan bawa qabla an takum min maqam, sebelum kamu bangun daripada tempat duduk kamu. Daripada Nabi Sulaiman duduk, belum bangun tu, tak, maka istana balik kita akan sampai di tempat kita ni. Wa inni laqab alaihi, dan aku tetap untuk buat perkara ni benar-benar berkuat, benar-benar mampu dan amanah, benar-benar mampu dan amanah. Ini kekuatan jin ni. Tak, kekuatan jin. Tak. Mana dia dapat pindah kan daripada benda yang besar, istana, daripada satu tempat ke satu tempat. Daripada satu tempat ke satu tempat. Qala alladhi indahu ilm, berkata satu orang yang mana di sisi ilmu. Ilmu pula minal kitab, daripada kitab. Dan kitab ni apa? Kitab wahyu. Kitab wahyu. Ya, kitab wahyu. Kitab wahyu ni kitab apa? Kitab Taurat. Sebab Nabi Sulaiman ni selepas Nabi Musa, dan Nabi Daud dalam tentera Talut ni dilantik oleh seorang nabi selepas Nabi Musa kan, dalam Baqarah. Bila Bani Israel minta dengan nabi mereka tu, ib'as lana malikan nuqatil fi sabilillah, tolong lantik seorang
pemimpin yang kami dapat berjuang di jalan Allah, pergi di jalan Allah. Maka Nabi mereka bagi tahu, dan Allah SWT telah lantik Talut. Dari tentera Talut ada Nabi Daud. Nabi Daud, ayah dia Nabi Sulaiman. Itu keadaan. Jadi kita ni zahirnya kan, sebab kita yang diwarisi masa tu kita Taurat. Kita Taurat. Tanda nusrah Allah pun saki-baki daripada ajaran Nabi Musa dari Tabuk tu, dalam surah Baqarah. Jadi mereka masih beramal dengan kitab Taurat masa zaman itu. Dah ni zaman kemudian lagi. Jadi kita Allah, ilmu daripada kita yang ada kaitan dengan wahyu ni begitu hebat sekali. Kalau diberi tumpuan, ditadabbur, ada hubungan ni, boleh pindah. Ada ilmu, mana ada ilmu Allah SWT, ilmu tak boleh pindahkan sesuatu daripada satu tempat ke satu tempat dengan begitu cepat sekali, sekelip mata. Qala allazi indahu ilmun minal kitab, berkata satu orang yang mana diberi pada mereka ilmu daripada kitab, ana atika bih, aku boleh bawa tu, qabla an yartadda ilaika tabur, sebelum apa dia, sebelum kelip mata. Ni Allah SWT buka dah hijab dia tu. Bila Nabi Sulaiman tawar lagu tu, dalam majlis tu Allah SWT buka, dia boleh dengan ada sebahagian muslim bagi dia tahu ilmu Allah Al-Azam, dengan ilmu Azam tak kira dia Allah Taala buka hijab dia. Jadi sesuai dengan zaman, tengok Nabi Sulaiman Allah Taala tundukkan jin, tundukkan angin, tundukkan burung-burung belakang. Tapi walau bagaimanapun Allah nak tunjuk pada kita ni ilmu kita. Anak kita tak boleh nak mikir. Sebab tu sebenarnya nak suruh tunduk. Nabi SAW, para sahabat, ada kita ni yang baca kitab Allah ni, kita rasa kita Allah paling hebat sekali. Dia nak bangkit bangsa tu, dia kena ada satu benda yang megang yang paling hebat sekali. Orang lain tak boleh nak tag belakang dah. Kalau kita nak bangkit, kita Allah pun kita rasa tak gapo juga. Orang lain lebih besar lagi, sains lebih besar lagi, tak ada gapo. Nak bangkit lagu mana? Sebab tu Allah Taala cerita ni kemuncak ilmu. Nabi Sulaiman ni boleh bergerak dalam perjalanan sebulan dalam masa 1 hari. Tanpa alat. Boleh bercakap dengan burung, boleh dengar perkataan semut. Kita lagu mana tahu? Ngacak kecanggihan kita. Dia bata belaka. Tengok Allah Taala bata semua kecanggihan supaya kita biasa dengan kita Allah, supaya masuk dalam hati kita. Tidak ada yang lebih hebat lebih daripada kita Allah. Dan ini ilmu Allah. Sebab tu surah ni bagi tahu tetap, nak bagi tahu pada Nabi dalam surah Syu'ara, bagi tahu tentang kehebatan Quran. Quran ni diturun daripada Allah Subhanahu Taala. Dan surah nak bagi tahu tentang bila Quran ni mari daripada siapa dia? Daripada Allah. Min ladun hakimin alim. Innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakim. Bukan semata-mata nak ayat Quran tu. Dalam surah An-Naml nak ayat bahawa Quran ni mari daripada siapa dia? Min ladun hakimin alim. Yang maha bijaksana, yang maha mengetahui ilmu dia. Mana kita tak faham. Tapi ni kata ilmu. Bila ada dalam Quran sebenarnya sesuai konsep dia, bila ada dalam Quran, luar Quran ni mesti ada. Dia mesti ada. Mana benda tu ada kemungkinan ihtimal tu ada. Mana kalau kita ada hubungan dengan Quran sungguh-sungguh, umat ni ada hubungan dengan Quran sungguh-sungguh, dia akan memiliki. Seperti mana Tamindari, maksudnya selain lewat dah. Bila berlaku pada zaman Sayyidina Umar kan, berlaku lagu mana? Tubik gunung berapi kan, di Madinah tu, tubik api tu. Sayyidina Umar ayat pada Tamindari mungkin apa? Masuk semula. Tamindari pergi. Bayar kan? Gunung berapi nak meletup. Di Madinah keluar api. Tamindari pergi. Lagu mana? Jadi perkara tu biasa. Bukan kata tanya Sayyidina Umar pada apa masih selai baru ya dia. Tanya lagu mana nak tahu kita. Ilmu ni tak pandai kita. Orang yang mana rapat dengan hubungan dengan Allah dah. Rapat dengan kita Allah dah. Sebab tu kalau di kalangan para sahabat kan, Quran kena khatam semua paling kurang sebulan sekali. Panduan daripada Nabi Quran ni khatam sebulan sekali. Umum majoriti para sahabat Ibnu Mas'ud ke Abu Darda ke, bila tanya dia berapa? Seminggu sekali. Dan ni bacaan Nabi. Di mana kekhilaf tetap 3 hari. Kurang daripada 3 hari. Boleh tak khatam Quran kurang daripada 3 hari? Khilaf daripada zaman sahabat lagi. Tapi kita boleh tengok imam muhaddis belaka, Nakhai sendiri, Imam Nakhai, Aswa, tu guru dia, Alqamah dengan Aswa ni rasa dia khatam Quran sama ada seminggu atau 3 hari sekali. Memang
Jadi kita orang-orang zaman itu atau Ibnu Mahdi, Abdul Rahman bin Mahdi. Ibnu Mahdi dalam hadis dalam Bukhari dalam apa kira? Qala Ibnu Mahdi. Tak. Dia kata Quran tak 2 hari sekali. 2 hari sekali. Dia sampai sibuk mengajar hadis, sampai sibuk mengajar. Jadi orang zaman itu Quran ni tak begitu jelas, begitu jelas. Kita tak tahu apa dia di sebalik bila khatam seminggu sekali, khatam sebulan sekali, khatam 20 hari sekali, khatam 10 hari sekali, khatam 7 hari sekali, kita tak tahu. Tak. Betul lagi mereka tu para sahabat tabi'in, orang yang mana jelas Quran, tak faham Quran. Kita ni alhamdulillah nasib baik ada bulan Ramadan. Bulan Ramadan dah setahun sekali khatam. Sepatut kita kena latih dah. Paling kurang pun 40 hari sekali. Ni sebahagian ulama 40 hari sekali. Nak 40 hari sekali. Bukan kata sahabat ni dah baca kuliah keluar Allah dah. Tak ada. Itu peringkat awal orang masuk Quran sikit ya, dah ambil gitu. Mana ada sahabat mengeruk dengan Quran. Dah tak ada ni hiburan para sahabat. Kita dengar kan kisah dari satu perangai tu, apa dia? Nabi SAW minta sahabat jaga kan. Dua orang sahabat Ansar, seorang Muhajirin, seorang Amar bin Yasir. Amar bin Yasir dengan seorang sahabat lagi. Dak pakat nak jaga Nabi ni. Mereka bagi tahu, dak mu nak jaga dulu ke? Mu nak kemudian. Dak Amar kata, mu jaga dulu, aku tidur dulu. Dak. Jadi sahabat tu bila jaga Nabi, semaya depan kemah Nabi. Semaya. Dia ada musuh duk tunggu dah. Dia tunggu dah. Orang tu memang nak marah dia sebab rombongan sahabat tu dak telah bunuh isteri dia. Dalam kisah dari sirah lah. Ada masalah berlaku. Tak sengaja ke tak sengaja tu kita tak tahu. Tapi orang tu nak marah. Jadi dia jumpa rombongan sahabat tu, dia duduk hitam panah dah. Sahabat dia tengah semaya angkat takbir. Bila dia tengok sahabat semaya, dia tahu dah dia semaya, dia ni tak gerak dah. Maka dia pun panah. Kena panah pertama tak berhenti, tak buat. Kali kedua tak berhenti lagi. Kali ketiga dia pun terus rokok sujud. Dia pun gerak. Amar bangun. Bila Amar bangun tengok, berdarah dah. Apa tak gerak? Masuk mula kena. Dia kata, aku dah tengah baca satu surah Kahfi. Dia dah baca tengah surah. Aku tak akan putuskan baca aku sama ada aku mati ataupun aku habiskan surah ni. Tengok. Dia punya himmah dia. Dia punya syok dengan surah tu. Tak, aku tak akan berhenti semaya ni sehingga sama ada aku selesai surah ni ataupun tak, aku mati. Tapi oleh kerana bila kena kali ketiga tu aku teringat pesan dari Nabi. Takut dia telah cuai dengan perintah Nabi tu lah. Maka aku cepat-cepat sunat. Mana bukan kerana panah tak suruh satu. Dia punya asyik syauq dengan surah Kahfi, dak layan cerita tu dah. Cerita. Dak begitu masuk bacaan para sahabat. Kesan dia baca pula ketika mana di jalan Allah pula. Ketika mana jihad. Tentu lagi nak bagi kesan. Ini Quran boleh buat. Nah, dia boleh bina jiwa seperti mana Abdullah bin Amr ibn al-As kan. Tak. Akad takbir lepas isyak kan. Khabar assalamualaikum pagi subuh dah. Kesan Quran. Tak. Begitu asyik mereka dengan Quran. Dan ini Allah Taala bagi tahu kepada kita. Berkata satu orang yang mana di sisi dia tu ada ilmu daripada kitab. Tentu dah kitab ni kitab wahyu sebab mukadimah Quran ni surah ni pun kata dia tasimin tilka ayatul Quran wa kitabun mubin. Semua kitab yang jelas. Sebut tentang kitab. Saya akan bawa sebelum kamu yartadda ilai, sebelum kamu kelip mata. Falamma ra'ahu mustaqiran, bila Nabi Sulaiman lihat dah istana tu ada depan mata dia. Arah dia tu ada depan mata dia. Qala hadha min fadli. Kata Nabi Sulaiman, hadha min fadli rabbi. Ini kurnia daripada Tuhanku. Untuk uji aku, ashkuru am akfur. Untuk aku syukur ataupun kufur dengan Allah Subhanahu. Wa man syakara fa inna. Siapa dia bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk diri dia sendiri. Siapa dia kufur, sesungguhnya Tuhan aku ni Ghaniyyun Karim. Allah Taala ni tidak berhajat pada siapa-siapa. Allah tak mulia. Hamba sembah dia ke tak sembah dia, tak apa dia tak taat ke, Allah Taala tak jejak sikit apa. Tetap mulia, tak kaya, tak mulia. Ni Allah. Jadi Allah lagu ni uji kita. Sekarang dia yang uji kita. Jadi yang uji seluruh manusia. Dia yang bagi tahu, dia akan bakar kita, dia akan azab kita. Sebab tu kita tak boleh takut pada orang lain tak boleh buat apa kita. Orang lain tak bagi mudarat manfaat pun. Orang lain kalau marah kita pun tak azab kita seperti itu. Allah SWT azab. Kalau masuk dalam neraka, habis, binasa kita. Tak mati, tak ada asbab kematian, ada tapi tak mati. Tak minum air pula daripada nanah. Tak pakai air pula daripada api neraka. Tak minum air, Allah semua tu dia bagi tahu. Begitu dahsyat. Patut kita takut pada dia, terkesan pada dia. Dia bukan tak bagi tahu dia berkuasa, dia bagi tahu ilmu. Dia bagi tahu juga kalau kita derhaka pada dia akan azab kita.
Dia akan azab kita. Qala nakkiru laha arsyaha. Nabi Sulaiman nak uji dak raja perempuan ni. Nakkiru laha, dak ubah dak arasy dia. Kita nak berhati dia syirik ke tak syirik. Atahtadi am takuna minal ladzina la yahtadun. Sama ada dia syirik ataupun dia tak syirik. Nak tengok. Falamma ja'at, bila datang, bila rombongan raja perempuan itu sapa dekat Nabi Sulaiman, maka bila selesai belakang, maka Nabi Sulaiman tanya dia, "Hakadha arsyuk?" Begini ke arasy kamu, istana kamu ni? Maka ni jawab dia, ni orang syirik jawab ni. Tak terbalah. Tak, bila biasanya orang baru sapa, kali pertama bercakap, bila kena tanya lagu tu biasanya kalau orang tak syirik dia terbalah lalu. Tak, ni orang cukup syirik. Nabi Sulaiman nak tengok sebab nak uji lepas ni, nak dakwah dia. Lagu mana syirik dia ni. Maka bila diberitahu, ditanya adakah begini arsyuk, arasy kamu? Maka tengok dia jawab, qalat ka'annahu. Dia tak nafi, dia tak mengira. Seolah-olah begini. Tak nak kata bukan, nampak macam serupa. Nak kata serupa dia berubah. Tak. Ka'annahu, seolah-olah dia. Wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin. Tak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami diberi ilmu tentang ni. Tak, kami ni muslimin, orang muslimin. Allah Ta'ala bagi tahu wasaddaha, yang mahalla dak raja perempuan yang syirik begini ni dalam pemerintahan dia. Begitu juga bila mari depan Nabi Sulaiman, bagaimana orang syirik gini boleh sembah selain daripada Allah. Allah Ta'ala bagi tahu wasaddaha, yang mahalla dia daripada sembah Allah. Sebab apa? Ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin. Kerana dia ni dibesar dalam suasana orang yang kufur dengan Allah SWT. Kerana dia dibesar dalam suasana. Jadi suasana ni hijab juga. Suasana ni hijab. Sebab tu kena keluarkan orang itu daripada suasana kalau nak suruh dia berubah. Ataupun kita kena ubah suasana. Kita kena ubah suasana. Dan di tempat kita nak ubah suasana, dia mula daripada masjid. Masjid lah boleh main peranan untuk ubah suasana di satu kampung tu. Tak. Untuk wujudkan amalan-amalan masjid, hidupkan amalan-amalan masjid. Qila laha dukhulis sarh. Maka Nabi Sulaiman kata, masuklah. Tak, as-sarha. Masuklah istana Nabi Sulaiman, suruh masuk. As-sarh ni zahirnya tempat yang mana lapar, tempat menghadap Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu sudah plan dah, sudah ada dah perancangan dia. Falamma ra'athu, jadi bila raja perempuan negeri Sabah nak masuk ni, dia lihat dak tempat dia nak masuk tu, hasibat hulujah, dia menyangka bahawa itu adalah air yang bergerak kan. Tak nampak macam air bergerak, lujatan. Tak, lujah ni air yang berombak sikit, mengalir. Tak. Wa kashafat an saqaiha, lalu Nabi dia pun angkat kain dia. Nampak betih dia. Daripada betih. Wa kashafat an saqaiha, dia angkat. Maka Nabi Sulaiman bila tengok dia buat lagu tu, qala innahu sarhun mumarradun min qawarir. Nabi Sulaiman beritahu itu tak bukan air, itu sarhun mumarrad. Itu adalah latar yang dibuat daripada kaca, yang licin, tak, yang bersih, yang dibuat daripada kaca. Ini cara dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam pada raja. Orang syirik kena dakwah lagu ni. Tak, silap mata dia tengok. Tak, dia ingat air, bukan air. Tak, Nabi Sulaiman nak tegur dia, seperti mana kamu pandai matahari tu. Tak, matahari bagi manfaat pada kamu. Dengan sebab matahari tanaman jadi, dengan sebab matahari banyak manfaat pada manusia, pada ternakan, semua ni dikira belaka tu. Tak, orang yang sembah matahari ni tentu dah dia tahu tentang kelebihan matahari tu. Dia kira dah. Jadi bila diberitahu tu, kamu ya bukan matahari bagi, sebenarnya tuai pada matahari tu. Tuai pada matahari tu. Kamu silap fikir. Silap fikir. Jadi bila diberitahu perkara lagu ni, maka dia faham. Sebab tu tengok ni, qalat rabbi inni zalamtu nafsi, Tuhan, wahai Tuhan, kata raja rabbi inni, sesungguhnya aku telah pun zalimi diri aku. Aku telah melakukan kesilapan, silap. Wa aslamtu ma'a Sulaiman, dan aku serah diri bersama Nabi Sulaiman lillahi rabbil alamin, tunduk pada Allah SWT. Tunduk pada Allah SWT. Kemudian Allah Taala cerita kisah Nabi kaum Samud. Walaqad arsalna ila Samud akhahum. Apa kena kisah kaum Samud ni? Tadi nak cerita pada Nabi. Tadi kisah Nabi Sulaiman nak cerita tentang ilmu Allah, supaya siqah, tak puas hati dengan ilmu Allah. Ni kisah Samud pula, kaum Samud ni yang buat perancangan untuk bunuh Nabi Saleh. Yang buat perancangan untuk bunuh Nabi Saleh. Jadi ni isyarat. Nabi Allah Ta'ala nak beritahu kepada Nabi, kami tahu apa yang berlaku pada kamu wahai Muhammad. Sebab apa? Quraisy sudah mula buat perancangan untuk hapuskan Nabi. Nak untuk hapuskan Nabi bimbang.
Tak. Nabi nak hapuskan Nabi, nak hapuskan orang Islam. Penentangnya itu sampai peringkat tak. Gapo ni nak ambil tindakan dari sudut fizikal lah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala bagi tahu. Ini datang ke kisah Samud. Walaqad arsalna, kami telah utuskan kepada Samud saudara mereka Saleh. Dan dakwah Nabi Saleh ni pada kaum dia sama seperti dakwah Nabi. Ubudullah, an'budullah, semua ada Allah. Tiba-tiba fa idahum fariqa yahtasimun. Tengok Nabi Saleh sebenarnya kaum yang mana, satu orang yang mana dianggap harapan pada kaum Samud. Daripada keluarga molek. Mana Nabi Saleh ni sebenarnya duduk di kalangan orang memang orang kaya-kaya, orang ada keluarga, ada kedudukan belakang. Ada kedudukan. Tak. Monopoli kezaliman yang mana sudah diterima oleh semua masyarakat, itu keadaan dia. Keadaan dia. Dan sebelum Nabi Saleh buat dakwah ni, Nabi Saleh ni dia anggap orang yang mana orang baik, orang yang terhormat di kalangan kaum Samud lah. Tak. Jadi kezaliman itu kena terima lagu tu ya. Memang pasal lagu tu dah kita ni gitu. Jadi tak boleh, nubuah tak boleh. Tak. Tengok Nabi Saleh bila Allah Taala wahyu kepada dia tak. Nabi Saleh kena buat pengaban dengan dakwah gini kan tak. Menyebabkan kaum yang bersatu padu tu tak. Fa idahum fariqan yaqtahim. Jadi pecah belah. Sebab tu kita kata tak ada makna. Tak. Bila bersatu di atas batil tidak ada nilai. Tidak ada nilai. Tak. Kerana kita tegakkan hak mengejar kecuali tak ada masalah. Sebab Nabi di Mekah dan sebab Nabi Saleh Allah nak cerita. Bila Nabi Saleh mula dakwah an'budullah, semua nak Allah, fa idahum tiba-tiba hum fariqa, jadi dua kumpulan yahtasimu, yang balah. Hududu amai damai. Sebab tu kita kena jelas, sebab tu kita kena sedih, sebab tu kita kena faham. Kalau kita faham kesatuan itu lebih utama, lagu-lagu mana jangan pecah buat kita. Biar ada atas batin, tak payah nak berjuang. Tak lagi. Tak. Kita memang nak bersatu, tapi bersatu di atas hak. Hanya bersatu atas hak dapat bersatu sungguh-sungguh. Dapat menyatukan umat ni. Tak. Kita pecah tak apalah. Tolak hak sikit tak apa. Tak. Asal jangan pecah belah. Tak ada mana. Tak ada nusrah Allah. Allah Taala tak pandai pun. Allah Taala tak pandai. Fa idahum tiba-tiba dua kumpulan ni yahtasimun, balah. Allah Taala bagi tahu yahtasimun. Qala ya qaum lima tastajiluna bis-sayyi'ah. Jadi ini peringkat akhir. Umat Nabi kaum Samud ni minta dengan Nabi Saleh ni, "Amai segera azab." Tak, amai segera azab. Maka Nabi Saleh kata, "Ya qaum, wahai kaumku, lima tastaj. Kenapa kamu minta segera?" Tak segera keburukan sebelum minta kebaikan. Sepatut minta dan Allah SWT nak buka pintu hati, istighfar pada Allah SWT. Itu kan seluruh Nabi Nuh begitu juga, Nabi Hud begitu juga, Nabi Saleh wayak pada kaum dia. Laula tastaghfiruna, tengok ni. Kenapa kamu tidak istighfar pada Allah SWT? Minta ampun. Mudah-mudahan kamu diberi rahmat. Baru kamu dapat faham. Kamu payah nak ikut sakak pun istighfar banyak. Tak, sebab boleh nak ikut nubuah ni, lagu-lagu mana sakak mana kita ada istighfar. Tak, payah nak ikut tak. Tunduk banyak. Dalam semaya sujud lama-lama, ya Allah. Allah nak buka hati. Allah. Qalu tayyarna bika wa mamma. Mereka kata ni, kami anggap kamu punca sia. Dia orang yang bersama yang beriman dengan kamu ni. Jadi ada masalah. Allah Taala datangkan masalah. Tak, tentu dah dengan semua air itu jadi masalah tu yang mereka monopoli tu, mereka buat zalim. Dan Allah Taala datangkan unta dalam masalah mari kemarau, ke air jadi kurang, ke tanaman mereka bertejah juga, tiba-tiba mari unta pula, kosi pula. Itu keadaan dia tu dah masalah. Tak. Mereka asalnya monopoli sumber air. Tak, tanaman mereka yang jadi. Tak, tanaman ni tak jadi. Dari tanah diberi semua gini. Mari Nabi Saleh tegur gini-gini, Allah Taala datang sekat air. Lepas tu mari unta pula, air sikit tu pula dah. Dia tentu dah tanaman dia terjejah juga. Air tak ada. Air tak ada. Kau singgah unta tu yang menyebabkan mereka kemarau. Dah lah, air tak ada pula. Ujian dia mari kot tu, seperti mana Nabi Lut, kaum dia mari orang comel. Allah Taala mari orang comel, ada orang muda, dak comel. Dan Nabi Saleh ni, kaum dia kaum Samud ni yang monopoli semua air. Allah Taala akan uji benda yang tak ada, air jadi tak turun. Jadi bila mari masalah tu mereka kata qalu tayyarna, kami fikir kamu ni punca sia ni. Dia orang yang bersama dengan kamu. Nabi Saleh kata ta'irukum indallah. Sebenarnya sia daripada Allah SWT. Semua ni musibah ni daripada Allah. Bal antum qaumun tuftanun, tapi kamu kaum yang mana? Tak diuji dalam fitnah, Ni kalau zaman kita lah ni pula, dah sia tu orang boleh manipulasi pula, lagi payah.
Zaman kita ni sia tu, manipulasi pula. Dia letak pada Pak orang beriman ni. Dia guna media ni, punca dia lagi bahaya. Sebab tu kita tak boleh nak terkesan dengan keadaan tu. Dak Quran ajar pada kita cerdik lagi. Dak. Cerdik ni. Cerdik Quran lagu mana? Perintah Allah. Tengok perintah Allah SWT. Dak. Dan surah Yasin begitu juga, Nabi pun begitu juga. Ni mereka ni masa pada zaman ni besar ni. Yang Nabi Soleh kena ni. Tak. Jadi orang duduk semua orang duduk tuduh ni kerana Nabi Soleh ni. Jadi musibah ni. Dan Allah Taala cerita wa kana fil Madinah 9 rahtin. Dan di negeri Pak Nabi Soleh tu ada 9 keluarga besar. Yufsiduna fil ard. Yang buat kerosakan yang mereka tidak kebaikan. Jadi mereka buat perancangan ni. Qalu taqasamu. Mereka kata gini. Kita bersumpah dengan nama Allah. Tak. Untuk buat alasan kepada keluarga Nabi Soleh. Lanubayyitanu. Kita bunuh dia pada waktu malam. Kemudian kita bersumpah dengan nama Allah, kita bagi tahu pada keluarga dia, apa dia? Lanakulanna liwal. Kemudian kita kata pada keluarga dia, kepada wali pewaris dia ni, ma syahidna mahlikani. Kami tak tengok pun. Tak. Kami tak terlibat pun dengan apa dia? Mahlika ahli. Kebinasaan Nabi Saleh. Wa inna la sadiqun. Ni cara dia. Ni Nabi kenal lagu ni. Tak. Quraisy kan mula mikir lagu mana nak awal Nabi. Tak. Nak bunuh Nabi, siapa dia tak sanggup belakang. Jadi syaitan bagi idea dah gini, semua panggil semua wakil kabilah belakang. Ni cara ni. Jadi Bani Hashim dak bila semua kabilah terlibat, jadi cakap nak lawan belakang. Itu cara ni. Sama seperti mana ni. Jadi Allah Taala cerita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat pada Nabi, kami tahu. Jangan bimbang. Kamu sampai ya. Wa makaru makran, mereka buat perancangan. Wa makarna makran, kami pun ada perancangan juga. Jadi perintah Allah sekarang ni suruh kamu teruskan dakwah, suruh gini-gini, ikut saja. Allah tak tahu keadaan dia. Sebab bila Quran mari gini dah, sunnah Nabi mari tak pada zaman kita ni, dia Allah Taala bagi tu dan ikut perintah dia, tak pada Allah dan Rasul ni, kita berjaya. Kita buat ni formula dia. Allah tahu dah, tak nak atur belakang dah. Ada formula dia ni. Bila kita begitu dengan Quran yang sunnah dengan Nabi dia, Allah nak akan jamin keselamatan kan. Allah Taala bagi tahu. Dak ihfazillah yahfazillah tajiduhu tujahak. Dak hadis Ibn Abbas. Menjaga perintah Allah Taala akan jaga kamu. Allah Taala akan jaga kamu. Ni qanun yang Allah Taala bagi tahu. Bahkan Ibn Abbas bagi tahu dak. Kalau semua manusia berkumpul untuk bagi mudarat pada kamu, tak akan bagi mudarat pada kamu. Mereka semua ni berdasarkan ilmu Allah, berdasarkan peraturan Allah SWT, qanun Allah. Jadi Allah Taala sudah tarbiyah Nabi. Sebab tu di Madinah Nabi tak layan Yahudi. Nabi hanya fikirlah ke mana? Nak dengan Yahudi, dakwah Yahudi ya. Yahudi duk belakang perancangan dengan munafikin, buat perancangan dengan orang Mekah. Sekejap dengan orang Mekah, sekejap dengan orang. Mana ada cerita Nabi? Terus jalan. Tapi tengok bila Allah Taala putuskan kan tak? Mereka sendiri kan mula. Mereka sendiri akan keluar daripada Khaybar tu berlaku. Kerana kesilapan mereka sendiri. Allah Taala buat. Sebab tu kita tak perlu fikir. Sebenarnya mudah dah Allah Taala bagi. Wa bakaru makran. Allah Taala nak tenangkan Nabi. Mereka buat perancangan, satu perancangan yang besar. Wa makaru makran ni kalimah begini ni besar. Mereka merancang satu perancangan yang besar untuk hapuskan Nabi Saleh. Dan wa makarna man, kami pun ada perancangan besar juga. Wa hum la yashurun, mereka tak khabar. Fanzur, kamu tengok wahai Muhammad, kaifa kana akibatu makin. Bagaimana kesudahan perancangan mereka tu? Anna dammarnahum, kami binasakan mereka. Dan kaum mereka semua sekali. Tak tinggal bakar kan? Kamu lawan Nabi Saleh. Fatilka buyutuhum kha, itu rumah-rumah mereka tu yang sudah binasa tu dengan sebab kezaliman mereka. Inna fi dzalika la ayah, demikian itu tanda kebesaran Allah di kaum yang namun untuk kaum yang reti tentang kehebatannya Allah SWT. Adapun orang beriman, wa anjaynal ladina amanu, kami selamatkan orang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka benar-benar bertakwa. Ni orang yang Allah Taala selamatkan. Dia kena ada sifat lagu ni. Bagi tengok keadaan kita, tengok keadaan kita. Bagaimana nusrah Allah nak mari, bagaimana bantuan nak mari. Nah, walutan. Kemudian kisah Nabi Lut pula. Itu qala liqaumin, ketika mana Nabi Lut kata pada kaum dia, atatuna al-fahisha, adakah kamu buat perkara keji? Tak, sedangkan kamu tahu tak benda ni tak boleh, tak ada orang buat lagu ni. Innakum yadu, kamu mendatangi lelaki dengan penuh syahwat selain daripada wanita. Bahkan kamu ni kaum yang mana begitu jahil sekali. Tidak ada jawapan kaum dia, mereka kata apa? Akhriju ahla lutin min qaryatikum, keluar halau dak keluarga Lut ni daripada negeri kamu ni. Mereka tu orang suci, orang bajai suci. Tengok ni, innahum unasun yatatahharu, mereka tu orang suci. Kita ni buat cemak. Ini nganying, tak menganjing dia kata. Kritik Nabi Lut. Fa anjaynahu ahlahu illa imra'atahu qaddarnaha minal ghabirin. Lalu Allah Taala bagi kami selamatkan dia dan keluarga dia kecuali isteri dia.
yang kami tentukan, termasuk di kalangan yang kekal kena azab. Wa amtarna alaihim matara, kami timpa pada mereka hujan. Fasa'a matarul mundarin, hujan yang buruk, hujan yang binasa kepada kaum yang mana diberi peringatan. Qul, katakanlah, tengok ni, alhamdulillah. Tengok ni, bukan segala puji ni, bukan syukur ni. Alhamdulillah, segala sesuatu milik Allah. Alhamdulillah ni, segala sesuatu milik Allah. Bawa ayat azab gitu, tak tinggal bakar kata orang ni. Tak cakap syukur pula. Orang kena musibah, bukan syukur. Sebab tu alhamdulillah bukan makna syukur sentiasa. Dia alhamdulillah diucap ni lebih kepada kita bersaksi bahawa segala sesuatu milik Allah. Sebab tu bila anak mati pun ucapan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Isteri mati ke suami mati ke, alhamdulillah ala kulli hal. Musibah. Nabi kata bila kena musibah kan ucap alhamdulillah. Bawa alhamdulillah. Dengan maksud apa dia? Bukan syukur tu. Kita gi bahah tak dengan syukur. Ini yang paling tinggi sekali ni. Tak. Anak mati pun segala puji syukur pada Allah. Mana ada khilaf dengan fitrah. Khilaf dengan fitrah. Alhamdulillah kuliah ni apa dia? Kita bersaksi bahawa segala sesuatu milik Allah. Isteri kita milik Allah, anak kita milik Allah, harta kita milik Allah, milik Allah. Tengok ayat ni, qulil hamd. Katakanlah Allah. Bapa Allah azab semua ni. Segala sesuatu milik Allah. Segala sesuatu milik Allah. Setiap kali mari lepas azab ke surah Al-An'am, faquti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ini pun wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul mundarin qulil hamdulillah. Jadi ini hakikat sebenar. Ucapkan alhamdulillah ni untuk bagi tahu bahawa kita ni milik Allah. Dia memang ni hakikat. Kalau tidak kita stres, kalau kita kata anak ni milik kita, dah harta ni milik kita, isteri kita, bila Allah SWT ambil daripada milik kita, stres kita, tekan. Tapi kalau kita tahu bahawa ni bukan milik kita, ni pinjaman daripada Allah SWT, yang Allah Taala suruh kita nikmati dengan cara dia, bukan dengan cara kita, dengan cara dia, maka bila dia ambil, dia meredakan sikit. Sebab kita tahu ni milik Allah. Milik Allah. Wassalamun ala ibadihi, dan sejahtera ke atas hamba Allah SWT yang dipilih, yang terpilih. Allahu khairun amma yusyrikun. Kita nak tanya ni, ada Allah lebih baik ataupun apa yang kamu sekutu tu? Allah lebih baik atau amman khalaqas samawati wal ardh. Cerita tentang kudrat Allah sama sunat. Itu cuba perhati. Allah cerita dia begitu hebat kan, lepas tu perintah dia tak seperti mana perintah orang lain. Tentu tidak. Cuba hayati, tadabbur kau pula gini. Tentu natijah yang sama. Sebab tu Quran dia boleh menyatukan orang. Sebab tu kita merut betul dengan Quran, dia natijah yang sama. Dia akan bawa sama. Dia tak akan bawa saya faham lagu ni, saya faham. Tak, betul-betul. Guna kewarasan molek. Allah cerita tentang kudrat dia begitu sekali hebat, ilmu dia begitu sekali hebat. Dia yang tarbiyah belaka, tambah pula kalau tak ikut dia akan azab kita pula, azab pula, subhanallah. Habis ni azab dia. Tak. Kita baru lalu ayat berkenaan dengan surah Haji ke tak? Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim falladhina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi. Mana ada orang azab lagu ni? Allah bagi tu. Akhirat nanti orang kafir ni kami tepah pakaian daripada api, tengok. Kemudian kami akan cuh air panas atas kepala dia. Air bila sampai atas kepala ni bagi dalam perut gelegar, yusharu bihi, hacul lebuh, yusharu bihi ma fil butun wal julud. Begitu juga kulit-kulit dia hacul lebuh. Bayar kena azab lagu tu. Selain daripada walahum maqami'un min hadid, bagi mereka pula gawa dia kena katuk dengan cemeti besi pula. Gini mau kena katuk sebab derhaka pada Allah. Lepas tu kita kata perintah dia tak logik. Dia selain dia Allah Taala bagi tahu kudrat dia, selain Allah Taala bagi tahu ilmu dia, sebab dia bagi tahu ujian kita atas dunia sementara itu perintah dan larangan dia, boleh bagi tahu kalau kita langgar dia azab kita gini. Kemudian jadi biasa. Tak logik. Sebab tu dia sesuai dengan makam azab dia, makam ilmu dia, makam kedudukan dia, makam kudrat dia dah. Kita sebagai hamba dia, kita bukan hamba orang lain. Masa kita nak tukar daripada perintah Allah pada perintah orang lain, kita rasa kita ni hamba siapa dia? Kita sebagai hamba siapa dia? Kalau kita boleh memang kita buat agama ni pun atas hamba Allah, tak apa. Kalau bahaya aku tu. Tapi kalau satu orang dia hayati begini, dia ni sebagai hamba Allah, tentu dah tak terkesan dengan orang lain. Dia hanya terkesan dengan perintah tuan dia. Sebab tuan dia perintah Allah, tuan dia yang sebenar. Cuma Quran Allah Taala ajar pada kita, kira tahan. Bila keadaan lagu ni tahan. Tak bukan kata kita mentama Allah kat kita nak babak lalu nak. Dan Allah Taala yang bagi tahu pada Nabi, alam tara ila, bagi tahu pada para, alam tara ila alladziina qilahum kuffu aydiyakum. Bukankah kamu telah melihat wahai orang yang mana bila dikata pada mereka tahan tangan-tangan kamu, dah jangan jihad lagi. Sebab apa? Wa aqimus salah wa atuz zakah. Bina hubungan Allah Taala, bina hubungan. Ini neraca dia. Neraca dia.
Dan ini panduan daripada Allah. Ni Allah Ta'ala suruh. Dia bukan kata bila kita yakin Allah kita kerja itu. Allah SWT ada panduan. Kita dia tengok kita dia. Tengok sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu dia akan jadi molek. Dia akan jadi molek. Dia tengok ni sama. Amman khalaqas sama. Siapa dia yang jadikan langit-langit dan bumi? Berkali-kali dah kita baca turutan ni kan Allahu Akbar. Terjemuh jadi makna tu lah, tapi usul lain. Wa anzala lakum minas sama. Dia yang menurunkan untuk kamu daripada langit air. Fa ambatna bi hadaik. Lalu dengan sebab air itu dia tumbuhkan dak hadaik qadha bahjah, dak taman-taman yang begitu indah, tumbuh-tumbuhan yang begitu indah. Ma kana lakum an tumbitu syajaraha, yang mana kamu tidak ada kuasa pun untuk menumbuhkan pokok-pokok tanaman-tanaman itu. Ilahumma Allah, ada Tuhan lain selain daripada dia buat lagu ni? Balhum qaumun yang bahkan kaum yang mana semua selain daripada ni telah berpaling daripada kebenaran ni. Amman ja'al al-ardha qaran, siapa yang jadikan bumi ni stabil? Waja'ala laha khilalaha anhara, dia Allah jadikan di celah-celah bumi ni ada sungai, ada air yang mengalir. Waja'ala laha rawasi, dan Allah jadikan di atas muka bumi ni gunung ganai yang Allah tak pasakkan. Waja'ala bainal bahraini hajiza, dia Allah Taala jadikan di antara dua laut ni ada hajiz, ada penghalang. Ilahumma Allah, ada Tuhan lain kan yang ada kuasa lagu ni, boleh buat lagu ni ada kuasa lain kan yang lebih hebat daripada ni, yang kamu tunduk juga, yang kamu patuh juga tu. Bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan kebanyakan mereka ni tak reti. Amman yujibul muttarra, siapa dia yang menyahut seruan orang yang mana dah ada sangat terdesak bila doa pada dia. Wa yakshifu su', dia mengangkat menghilangkan musibah. Wa ja'alakum khulafal, dia yang jadikan kamu sekarang ni orang yang mana pengganti. Sekarang ni giliran kita. Dulu orang lain. Ilahum ma Allah, ada Tuhan lain bersama Allah. Qalilan ma, sedikit saja di kalangan manusia ambil pengajaran. Amman yahdikum fi dhulma, bila malam pula, siapa dia bagi petunjuk pada kamu pada kegelapan, sama ada di darat ataupun di laut bila kamu dalam musafir. Wa man yursilur riyah, siapa dia yang gerakkan angin, busra, hantarkan angin sebagai berita gembira selepas ni mari hujan. Ilahumma Allah, ada Tuhan lain buat lagu ni? Ta'ala Allah amman, maha tinggi Allah SWT yang apa yang mereka sekutu tu. Amman yabda'ul khalq thumma yu'id, siapa yang mula-mula ke cipta kejadian ni, kemudian siapa yang mulai semula kejadian itu? Wa man yarzuqukum minas sama, siapa bagi rezeki kamu daripada langit kepada bumi ni? Ilahumma Allah, ada Tuhan lain bersama Allah? Kul hatu burhan, mari bukti kalau sekiranya kamu benar. Tak ada. Kul la ya'lamu man fis sama, ilmu dia pula. Katakanlah la ya'lamu, tidak ada yang tahu. Tak, man fis samawati, tidak ada yang maha mengetahui, tak sama ada makhluk di langit ataupun di bumi perkara gaib melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yash'uruna ayyana yub'asun, yang mana semua tak khabar belaka Allah, sama ada makhluk di langit ataupun di bumi, malaikat-malaikat mereka tak khabar ayyan, bila berlaku kiamat. Balid daraka ilmuhum fil akhirah, bahkan tengok ni Allah Taala bagi tu, bahkan sebenarnya iddaraka ilmuhum fil akhirah, mereka sudah tahu dah ilmu tentang akhirat ni. Orang Mekah ni, ayat ni orang Mekah sudah tahu dah akhirat. Bukan kata orang Mekah tak tahu dah soal akhirat. Sebab tengok talbiyah Nabi Ibrahim tu siapa pada mereka kan, ada amalan-amalan saki-baki daripada amalan-amalan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kan ada ke sampai ke zaman Nabi diutuskan tu. Dan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ni dah orang yang ada akhirat lah, dah tentu dah. Tapi tengok ni Allah nak bagi tahu, bahkan sebenarnya mereka sudah tahu dah ilmu tentang akhirat. Balhum fi syak, tapi mereka ragu-ragu. Sebab apa? Benda ni lama tak cash, benda ni lama tidak dimuzakarahkan, benda ni dah dijadikan jadi bagai khurafat dah. Balhum minha amun, bahkan mereka tentang akhirat ni amun, tak nampak ke satu. Sebab apa? Sebab lama tak ada orang cash kan? Mana ada orang cash tentang akhirat? Sebab tu dia jadi satu benda yang mana akhirat ni dah jadi satu bagai seperti mana khurafat dah. Sebab tu bila cerita akhirat mereka petika kan dah. Mati hidup jadi tulis belaka. Allah. Kita baru tengok dalam orang atas dalam WhatsApp ke tak? Kubur, gali kubur ke tak? Kain kapal ada lagi. Betul-betul tanah sungguh manusia ni. Tak, tanah tu. Tak ada tulis apa. Kok lama ke? Tak lipat-lipat gitu tengok. Allah. Orang Mekah biasa dah. Tak, biasa dah tengok. Mungkin orang dulu kan curi kain kapal kan? Tak, dulu orang dulu ni curi kain kapal. Kain tu bernilai. Tak, dia biasa dah. Gini, tengok dah. Tak ada gapo, kain yang molek. Mana tak lama kain molek lagi tu, boleh guna lagi kain tu. Dalam kain tak ada satu dah, tanah betul-betul tanah. Sebab tu mereka kata bila kita mati celebur jadi tanah, tulis jadi tanah belaka, hidup semula. Sebab tidak dibaca. Sebab tu akhirat ni perlu dikecek dalam rumah kita. Halqa-halqa perlu ada, kena usaha sama-sama kita. Dan ini percakapan para sahabat, balhum
Waqala alladziina kafaru, berkata orang kafir, "Aidza kunna turaba," bila kita jadi tanah, dak wa abauna, begitu kata, "Aina la mukhrajun," kita akan bangkit semula. Laqad wa'idna hadza, sesungguhnya kita dijanji dengan perkara ni. Kami dah juga terterbang kami dulu pun. In hadza illa asatirun, ini semua kita bagi karut belaka, tak bagi khurafat. Qul, katakanlah wahai Muhammad, siru fil ard, jalanlah di atas muka bumi, fanzur, perhatilah bagaimana kesudahan orang yang menderhakan. Wala tahzan alaihim wala takun fi dhaikin mimma yamkarun. Oleh kerana itu, wahai Muhammad, jangan kamu sedih lagi orang lagu ni. Dan jangan kamu rasa sepit dada dengan perancangan mereka. Tengok ni, perancangan mereka. Mereka mula buat perancangan ni. Nabi dah bimbang dah. Lepas tu cerita kaum Samud tadi tu. Lepas cerita kisah Nabi Sulaiman. Tak. Sebab Quran diturunkan untuk apa? Untuk kukuhkan Nabi. Tak. Kukuhkan Nabi. Wa yaquluna mata hadha. Mereka kata pada Nabi, bila nak mari azabnya? In kuntum sadiqin, kalau kamu ni benar rasul. Tak. Qul asa an yakuna radifalakum ba'dul ladzi tastajilun. Katakanlah mak, boleh jadi tak apa lama dah. Boleh jadi tak lama-lama dah. Radifah ni orang yang ganu belakang, mana lahiqa, mana sekejap lagi dah akan menimpa kamu berkenaan dengan apa yang kamu minta disegerakan. Wa inna rabbaka la dzu fadlin anna, sesungguhnya Allah SWT kurnia dia pada manusia sangat besar, tak bagi peluang pada manusia. Allah tak bagi peluang. Kalau tidak tak Islam Ikrimah, tak Amal bin As, Khalid bin Walid, tak. Tapi berkat kesabaran Nabi telah korbankan perasaan dia, disindir, dikata macam-macam dah. Maka bila Nabi sabar, maka lahir mutiara-mutiara begini. Walakin aktsaruhum la yashkurun, kebanyakan manusia tidak mahu bersyukur. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum, sesungguhnya Tuhan kamu tahu dan apa yang tersembunyi dari dada-dada kamu dan apa yang kamu nyatakan. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wala, tengok ni, Allah yang tahu lagu ni. Sebab tu kita kena takut dia. Tuhan kita sebenar yang gini tahu. Tuhan lain tu suruh kita, dia tak tahu ke satu pun. Tak. Tapi kita lebih jujur dengan orang ni lagi. Orang ni jujur tu gak. Betul sodak sungguh. Dengan Allah kita buat kira macam terbalik kita. Dia kata tengok ni, wa ma min ghaibatin, tidak ada perkara gaib sama ada di langit atau di bumi, melainkan semua sudah tertulis belakang. Inna hadzal Quran, kemudian Allah Taala bagi tahu, sesungguhnya inilah Quran yaqussu ala bani Israil, cerita banyak tentang Bani Israil. So, kita ambil pengajaran aktsaral ladzi hum fihi yakhtalifun, berkenaan sikap mereka yang mana berkenaan perselisihan mereka, tak, supaya kita ambil iktibar. Wa innahu lahudan wa rahmatun. Nabi Musa Bani Israil, Nabi Sulaiman Bani Israil, ni cerita Allah nak bagi kita apa cerita banyak. Untuk kita ambil iktibar, Quran ni banyak cerita tentang Bani Israil ni, dia cerita tentang perselisihan mereka. Tak, supaya kita dapat ambil iktibar. Wa innahu lahudan wa rahmatan lil mu'minin, sesungguhnya Quran ni benar-benar petunjuk rahmat untuk orang mukmin. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmih, sesungguhnya Allah Taala buat keputusan di antara mereka dengan hikmah dia, dengan ilmu dia. Allah Aziz, Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Oleh kerana itu wahai Muhammad, fatawakkal 'ala Allah, teruslah dakwah gini, jangan ubah. Orang yang Mekah minta ubah gini-gini, tak cara. Tak. Lepas tu dakwah kita tak terima ni, fatawakkal 'ala Allah, tawakal pada Allah. Innaka 'alal haqqil mubin, kamu benar-benar berada di atas hak yang jelas. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idza wallaw mudbirin. Tengok Allah bagi tahu, sesungguhnya kamu tak akan dapat bagi orang mati ni dengar, begitu juga orang tuli ni dengar. Tak boleh, tak boleh buat dengar. Mati hati sini ni. Orang Allah nak umpamakan orang kafir degil ni seperti mana mati. Sebagaimana kamu tak boleh buat orang mati tu dengar, bagaimana kamu tak boleh buat orang tuli tu dengar. Tak. Tambah-tambah lagi bila dia paling pula, dah lah mati, lepas tu tuli pula paling ikut lain pula. Tak boleh panggil. Allah buat perumpamaan. Wa ma anta bihadin, begitu juga kamu tak boleh bagi petunjuk, tak boleh tunjuk kepada orang buta daripada kesesatan mereka. Sebab apa dia tak paling, dia buta nak tunjuk. Tak. In tusmi'u illa man, kamu hanya boleh buat dengar pada siapa dia, tidak lain melainkan orang yang mana yu'minu bi ayati, man yu'minu bi, orang yang mana nak beriman dengan ayat kami, nak jadi hamba Allah. Fahum muslimun, dan mereka muslimun, mereka taslim pada Allah SWT. Orang lagu ni boleh faham kita. Orang lagu ni boleh faham hadis Nabi, boleh faham. Kalau tak ada sikap ni tak boleh faham. Dia kalau boleh dia nak faham ilmu dia boleh, tapi dia nak jadi hamba Allah yang sebenar-benar dia tak boleh faham. Dah tak boleh. Wa idza waqa'a al-qawlu 'alaihim akhrajna lahum, Allah Taala bagi tahu ni bila berlaku kiamat. Tak. Wa idza waqa'a al-qawlu 'alaihim, bila berlakunya ketentuan Allah SWT ke atas mereka, maka kami akan keluarkan dabbah minal ard, binatang daripada bumi. Tukallimuhum, yang mana dabbah tu akan bercakap. Ini antara tanda kiamat yang besar, yang Allah terbit matahari daripada barat,
dukhan, dabah, kecek. Ada binatang yang kecek, binatang yang kecek. Tukallimuhum, akan berkecek dengan manusia. Anna an-nasa kanu bi ayat, yang mana manusia ketika itu tidak beriman. Wa yawma nahsyuru min kulli ummatin fawjan mimma yukazzibu bi ayatina. Tengok yuzaun sekali lagi, tengok. Hari yang mana kami kumpul pada setiap umat, fawjan, mana mengikut apa dia? Kumpulan masing-masing. Fawjan, dak. Mimma di kalangan orang yang mana mendustai perintah kami. Fahum yuzaun, dan mereka diletakkan mengikut kumpulan masing-masing. Yuzaun ni diletak mengikut kumpulan masing-masing, bahagian masing-masing. Dak. Bahagian menentang Allah mulhid, bahagian musyrik, bahagian apa dia bukan bermain dengan Allah, tahu Allah tapi langgar perintah dia, tak setuju dengan perintah Allah. Bahagian lain pula munafikin, bahagian dia ada bahagian masing-masing. Fahum yuzaun di akhirat ni. Dak. Kemudian pala mula akhirat dari surah Maryam ke tak? Kemudian kami ambil pala paling teruk sekali tu. Mula-mula sekali kami masuk. Tapi peringkat awal diletak dalam kumpulan masing-masing. Ini bayar. Dia ada kumpulan para nabi, para siddiqin, para syuhada. Allahu akbar. Ini gambaran di akhirat. Gambaran di akhirat. Hatta idza ja'u qala akadzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilman amma dza kuntum ta'malun. Sehingga apabila datang pada mereka, bila mereka datang, maka Allah Taala kata akadzabtum bi ayati, adakah kamu yang apa? Dustakan perintah aku, tak sesuai kata perintah aku. Walam tuhitu biha ilma, yang mana mereka tak tahu. Tengok Allah gambar. Banyak yang tolak ni kerana mereka tak mikir, mereka tak kaji dulu. Mereka tak kaji. Amma dza kuntum ta'malun, ataupun apa yang telah kamu buat masa dunia dulu. Wa waqa'al qawlu 'alaihim bima zalamu. Tengok ni, pasti telah kena ketentuan ke atas mereka ni. Waqa'al qawl ni pasti telah kena ketentuan Allah ke atas mereka ni. Dengan sebab kezaliman mereka, dan mereka pada ketika itu tak mampu nak kecek dah. La yantiku, tak mampu nak kecek. Tak boleh nak kecek dah. Sama ada Allah Taala tutup mulut dia, kecek dah. Tengok waqa'al qawl ni haqqa 'alaihimul qawla. Wajib ke atas mereka ni. Allah Taala bagi tahu kita ahli neraka ni masuk neraka sebab wajib ke atas mereka masuk neraka. Bukan Allah Taala nak masuk mereka tahakum, masuk neraka sudah ni, ni masuk syurga ni, pilih aja. Tidak ada. Allah Taala bukan lagu tu. Allah Taala bagi tahu sebagaimana orang mukmin hak dia wajib ke atas dia masuk syurga, orang kafir menentang pun hak dia wajib. Dia memang dengan sebab kezaliman, dengan sebab keadilan Allah Subhanahu taala. Dan Allah Taala akan apa dia akan buat kira manusia di akhirat dengan penuh keadilan dia. Sebab tu ramai sebenarnya masuk syurga dengan sebab rahmat Allah SWT. Tak, sebab dengan keadilan ni manusia tak akan selamat. Manusia tak akan selamat. Tapi orang yang buat zalim ni Allah Taala bagi tahu begitu kan. Tak, Allah Taala buat kira. Tak, Allah Taala buat atas dunia dia telah guna nikmat Allah SWT. Akhirat kena bayar. Alam yarau anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi wan-nahara mubsira inna fi. Bukankah kami telah tunjuk pada mereka bahawa kami yang jadikan malam mereka dapat berehat, kami jadikan siang yang cerah dapat bekerja. Inna fi dzalika laayat, demikian itu tanda kebesaran Allah liqaumin yu'minun, untuk orang yang beriman. Wa yauma yunfakhu fis-sur, hari yang mana ditiup sangkakala. Fa fazi'a man fis sama, maka akan mari ketakutan makhluk yang mana berada di langit ataupun di bumi. Illa man syaa, kecuali orang yang mana Allah Taala kehendaki. Wa kullun atauhu dakhirin, semua akan datang menghadap Allah semua dalam keadaan hina, dalam keadaan menghina diri, dalam keadaan sebagai seorang hamba. Wa taral jibal tahsabuha, tengok Allah bagi tahu ilmu dia. Kamu lihat gunung gandai tu, kamu sangka dia jamid, dia tak gerak. Wa hiya tamurru marra sahab, dia bergerak seperti mana geraknya awan. Sebenarnya bergeraknya awan, ilmu Allah. Zaman kita lah kita tahulah bumi ni beredar bergerak gini. Tak, tapi hakikat sebenarnya kalau kita tengok sendiri, tak, kita kata ilmu kita, mahsus kita. Sebab tu kalau kita duk pegang dengan akal kita, kefahaman kita ni, tak, kita bahaya. Kita bahaya. Allah tak kata, mu tengok gunung tu. Tak gerak, kamu sangka tak gerak. Sebenarnya dia gerak. Dia tengok tak gerak kan? Biar Allah Taala kata gerak kan? Allah Taala kata gerak kan? Dan kita baru tahu, tak, baru tahu bumi ni bergerak gini. Tak baru tahu. Wahya tamurru marras sahab, Allah Taala bagi tahu. Ayat pada Nabi. Banyak perkara yang mana kita ilmu Allah SWT meliputi segala sesuatu. Sunnah Allah, tengok, itulah cipta Allah, atqana kulla syai. Allah Taala bila buat sesuatu dia buat dengan kemah. Dia buat dengan kemah. Innahu khabir, dia ni sangat pengalaman, sangat jelas tentang sesuatu dan tentang apa yang kamu buat. Man jaa bil hasanah falahu khairum minha. Siapa dia buat melakukan satu hasanah, maka dia akan dibalas lebih baik daripada tu. Wa hum min faza'in yawma idzin amin. Dan mereka ni
Tak, yang balik akhirat dengan bawa hasanah yang banyak ni mereka akan diberi keamanan. Aman ja'a bisayyi'ah, siapa dia balik akhirat dalam keadaan bawa kejahatan, faqubbat, tengok ni. Faqubbat, akan dihumbai wajah-wajah mereka dalam api, tengok ni. Muka dulu masuk ni. Allah. Ni Allah. Sebab tu kita tak takut pada orang lain, kena takut pada Allah. Dia tu walaupun dia ada kuasa, dia gabar-gabar dengan kita, setara mana ya? Allah ni paling tinggi pun supaya ahli sihir Nabi Musa tak kena kat tangan silai tu salib tu ya. Kamu innama taqdi hadhil hayatid dunya. Kamu hanya buat betul saja kehidupan dunia ni yang sementara ni. Tak balik jumpa akhirat, balik dengan Allah Subhanahu taala. Ni tengok Allah akhirat ni, tengok ni siapa dia balik dengan bawa kejahatan, tak dengan syirik, dengan langgar perintah Allah taala, faqubbat wujuhum, wajah mereka dihumbai dari neraka. Hal tujzauna illa ma, dia kamu tidak dibalas melainkan apa yang kamu buat. Kami tak buat zalim, tak nak bagi tahu. Innama umirtu, ni Allah Taala suruh Nabi buat kesimpulan. Sebenarnya, tengok ni, sebenarnya aku diperintahkan an a'budu rabbaha, supaya semua ikut Rabb Tuhan hadhil baldah, Tuhan bagi rumah ni, rumah allazi harramaha, yang telah Allah Taala haramkan tanah dia. Walahu kullu syai', dia milik dia segala sesuatu. Aku hanya diperintahkan supaya semua hanya Allah, pemilik Kaabah ni, pemilik Baitullah ni, yang dia telah haramkan segala, dia milik dia segala. Dia tengok, wa umirtu, aku juga diperintahkan an akuna minal muslimin, supaya jadi orang muslimin, jadi orang yang sahih pada Allah, taslim pada Allah. Dan aku juga diperintahkan an atlu wal Quran, supaya baca Quran dan ikut Quran. Atlu ni tilawah ni, baca dan ikut, baca dan ikut. Qiraat, baca faham, baca dia faham. Qiraat bila sebut dalam bahasa Arab, bila Nabi kata baca ni, Nabi kata baca tu baca dengan faham, baca dengan faham. Tilawah, baca dengan ikut, haqqa tilawati. Innal ladina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Orang yang mana baca kitab Taurat, baca dengan ikut tu. Allah Taala puji kan, Bani Israel baca tak ikut, mereka semua pada baca belakang. Tapi ini Allah Taala puji, baca haqqa tilawati, baca ni. Sebab tala yatlu ni dia makna tataba', tabi'a yatba'u, tala yatlu. Sebab tu alladhi yali, alladhi seterusnya, orang seterusnya. Wa an atlu, tengok aku juga diperintahkan pertama sekali semua hanya Allah. Kemudian yang kedua kepada taslim pada Allah. Yang ketiga kepada an atlu wal Quran, baca Quran dan ikut Quran. Pemanih tada, maka siapa dia nak petunjuk dengan baca Quran ni, fa inna ma yahtadi, maka dia cari petunjuk untuk diri dia sendiri. Tapi wa man dalla, siapa dia berpaling tak ikut ni, faqul, maka katakanlah wahai mak, inna ma ana minal munzirin, sebenarnya aku hanya pemberi peringatan saja. Wa qulil hamd, akhir katakanlah mak, alhamdulillah, milik Allah belakang, milik Allah belakang. Sayuriikum ayatih, dia akan tunjukkan kepada kamu ayat-ayat dia. Fata'rifun, kamu akan tahu juga. Wa ma rabbuka bighafilin, dia Tuhan kamu tidak pernah leka amma ta'mal, apa yang kamu buat. Suratul Qasas kita sambung bagian seterusnya. Surah Qasas, mari surah Qasas, surah tentang pentadbir Allah, sama dengan surah Yusuf. Dan surah Qasas ni sama dengan surah Yusuf. Hubungan yang begitu rapat, hubungan yang begitu rapat. Neraka apa? Ilmu Allah dan kudrat Allah. Ilmu Allah dan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratana khairan. Radina billahi rabban bil islam bi Muhammad nabiyyi wa rasulih. Alhamdulillah.